Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Indonesia itu ingin jalan sendiri. Itulah penjelasan dari Profesor Emeritus Dato Dr. Teo Kok Seong. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat, kita reaksi videonya. Dan ini dia videonya. Saat ini nasib bahasa Melayu di Malaysia sedang dalam kebingungan. Para profesor Melayu Malaysia telah bertahun-tahun melakukan propaganda, benarkah seperti itu? tapi tidak membuahkan hasil. Mereka Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk Malaysia, taktik Indonesia, yang tidak etis untuk mengangkat bahasa Melayu Malaysia, namun selalu sia-sia. Dan di sini ada profesor Malaysia yang berpikiran waras. Ia memahami kita sama-sama bahwa Indonesia penjelasannya tidak akan menyerah dalam menjaga identitas bahasa mereka. Negara manapun pasti punya identitasnya, yaitu bahasa. Dalam hal ini, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seperti mungkin ini yang ketujuh, yaitu bahasa Indonesia ya. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, sekitar kurang lebih 40 tahun lagi. Dalam 40 tahun lagi Indonesia mau merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, kita doakan dari satu semoga segi saja ia bagus tercapai apa impian Indonesia. Dan untuk Malaysia jangan ngiri ya. Bercanda sahabat. Saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, di tahun 2019, negara-negara yang memakai bahasa Melayu mereka mengadakan seminar. MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Malaysia juga turut membahas cara pengucapan ala bahasa Indonesia dengan akhiran A. Tapi mereka enggan seperti Indonesia. Malu kali ya. Mungkin karena mereka ingin tampil beda. Mereka tetap ingin bahasa Melayu Malaysia berbeda dengan bahasa Indonesia. Bagi saya yang rasmi itu bahasa yang kalau di RTM, bagi saya sebut bahasa standar RTM. Yang tadi dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi keindonesiaan. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi keindonesiaan. Jadi orang kata bunyi macam Indonesia. Jadi tak, kita belum lagi baku sepenuhnya. Tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi masih lagi menyebut Gembar-gemborkan bahasa Melayu, tapi mereka turut kesulitan di dalam negeri sendiri dikarenakan papan iklannya berbahasa Inggris bertebaran di mana-mana. Bahkan perpustakaan negeri pun bertulisan bahasa Inggris. Menurut saya mungkin karena dulu jajahan Inggris, jadi mereka pakai bahasa Inggris gitu ya, dari perpustakaannya berbahasa Inggris. Sikap acuh tidak acuh dalam penguatkuasaan papan iklan di Malaysia. Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia berkata, PBT seharusnya mengangkat martabat bahasa Melayu dan tidak membiarkan bahasa asing menghiasi papan iklan dalam negara. Cocok. Kita kena faham. Pertama sekali kita kena memartabatkan bahasa Memang Melayu harusnya seperti itu. Jadi apabila kita melihat kebiasaan orang apabila melihat iklan-iklan, ianya adalah produk luar negara,
dia akan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu bahawa ada juga iklan-iklan papan tanda yang produk-produk dia adalah mungkin produk yang daripada luar negara, tetapi ianya masih lagi boleh menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengiklanan untuk menunjukkan produk tersebut. Sama juga dengan baru-baru ni tular dekat di dua lokasi, di Bangi dan juga Terengganu. Apabila kita tengok perpustakaan awam mereka ada menonjolkan dia menonjolkan tulisan bahasa Inggeris, walaupun bukanlah bahasa pertama, tapi apa maksudnya dia telah ya? Yang tahu menonjolkan boleh bahasa komentar Inggeris sebagai biar saya papan juga tanda. sedikit Dengan tahu. ada berlampunya kalau di Bangi. Penggunaan bahasa asing di papan iklan dalam negara sering mendapat perhatian Muhammad Nur Izzat. Kiriman di laman Facebook beliau sering memaparkan betapa tidak endah pihak berkuasa tempatan dalam dari menguasakan tayangan video penggunaan ini bahasa ada Melayu iklan yang di bertuliskan papan iklan bahasa setempat. Inggris ya. Ujarnya sudah tiba masa PBT di seluruh negara menjadikan negeri di pantai timur sebagai contoh Dan apabila satu bukan lagi saja nih, saya mengangkat nggak tahu ya martabat bahasa tulisan Jawi Melayu, itu tulisannya malah bagaimana mengutamakan untuk netizen penggunaan Malaysia. Monggo tulisan Jawi. dijelaskan. Yang mana kita memang pujilah negeri-negeri di pantai timur khususnya, mereka telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, dan ada dua tulisan yang digunakan, iaitu tulisan Jawi dan juga Dan tulisan lagi Rumi. ini tulisan Rumi Jadi, apa lagi ya, perkara saya kurang itu adalah paham. satu karya yang sangat-sangat bagus dan perlu dicontohi bagi negeri-negeri yang lain. Walau bagaimanapun, tidak ada keperluan untuk meletakkan bahasa Inggeris setaraf ataupun sebaris dengan bahasa Melayu kita. Yep, Jadi betul. kalau kata nak letak sebagai tujuan pelancongan, bahasa Inggeris tu perlu di bahagian bawah. Masuk. Di bahagian bawah ni maknanya tulisan contohnya perpustakaan awam negeri Terengganu contoh. Bawah dia kalau nak letak juga bahasa Inggeris, letak bahasa Inggeris di bawah. Keren nih idenya ya. Dengan saiz font yang lebih kecil. Jadi perkara ini menunjukkan ketegasan kita bahawa ini adalah negara Malaysia yang memartabatkan bahasa Melayu. Betul. Bagi Muhammad Nur Izzat, jika PBT dan kerajaan negeri terus mengabaikan aspek penguatkuasaan, maka tidak hairanlah lebih banyak bahasa asing akan digunakan di papan iklan dalam negara. Tetapi tidak ada keperluan untuk meletakkan bahasa Inggeris ini satu taraf. Macam tu baik letak bahasa Arab, betul letak bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Jadi kita nak bagi tahu kepada awam bahawa pentingnya kita nak memartabatkan bahasa kerana kita dah semakin lama semakin Bukan tertibkan ngecek ya, diri tapi kita memang benar nggak ngerti dengan ya. kerana cacat mambahnya kita punya dengan jumlah pelancongnya yang makin ramai yang mengganggu gugat bahasa. Sebagai contoh, ada iklan-iklan yang kononnya sebab nak meraihkan pelancong daripada China seramai 5 juta orang yang akan masuk tahun ini. Jadi semua papan tanda mesti ada tulisan Cina. Apakah itu satu keperluan? Wah gawat nih kalau Dan saya tulis rasa Cina tak masuk ke perlu Malaysia sampai kita segitu banyak. nak tambah bahasa, cukup sekadar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kenapa perlu tambah lagi Mandarin? Ada pelancong-pelancong negara lain yang pelancong Arab yang suka datang ke negara kita. Macam mana mereka kena tulis tulisan Arab? Isu papan iklan Ya, itulah meminggirkan yang bahasa problem Melayu bukan di isu baharu Malaysia dalam tentang negara kita. bahasa. Persoalannya, di manakah silapnya? Siapa pula yang bertanggungjawab? Sampai bilakah lagu Bangau Oh Bangau akan terus dinyanyikan? Salah PBT atau Dewan Bahasa dan Pustaka? Kita terus menyanyi Bangau Oh Bangau. Nah, Sobat Maju, begitulah nasib bahasa Melayu di Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.